Hey guys, kembali lagi bersama saya Jess Project Repe. So guys, korang perasan tak apabila korang bawa kereta korang tuh atas 60 km per jam, so steering korang ada mula rasa gegaran apabila korang bawa atas 60. So berkemungkinan salah satu penyebab dia itu adalah disebabkan benda nih, steering rack bush. Bush ini dia boleh rosak sama ada haus, keras, ataupun telah koyak lah. So, apabila dia sudah haus, keras, ataupun koyak tuh, itulah yang menyebabkan steering rack tuh ada pre-play. Ini disebabkan bus tuh tidak menjengkam dengan baik pada batang steering rack tuh, dan seterusnya dia boleh menyebabkan pre-play. Dan apabila pre-play itu, so itulah yang menyebabkan korang bawa kereta korang atas 60, dia ada rasa gegaran lah. Ataupun vibrate pada steering kendaraan korang. So guys, dengan itu hari ini saya ingin berkongsi cara menukar steering rack bush dekat Pro 2 kancil. So tanpa buang masa, jom kita buat. Oke guys, seperti biasa korang kena blok dulu tire belakang korang, kiri dan kanan, kedua-duanya. Kemudian selepas itu korang boleh break loose, lock nut kedua-dua tire sebelah hadapan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian selepas itu orang boleh jack kereta orang nih bagi kedua-dua tayar sebelah hadapan tuh terangkat. Dan korang boleh simpan jack stand dekat kedua-dua tayar. So sebelah kanan dan sebelah kiri sebagai langkah keselamatan. Kemudian dengan perlahan-lahan korang turunkan jack korang tuh. So guys, selepas itu orang boleh longgarkan sepenuhnya lock nut yang pegang tayar tuh dekat knuckle. So, korang boleh tanggalkan dan tanggalkan tayar tuh simpan dekat bawah sini. Begitu juga dengan sebelah kiri, korang boleh tanggalkan ke semua lock nut tuh dari tayar tuh. Kemudian korang boleh simpan dekat bawah sini sebagai langkah keselamatan lah. Kemudian korang boleh guna ratchet dan socket box 10 mm untuk longgarkan ke semua bolt yang ada dekat kabel steering column tuh. So, yang ini pertama. Sekiranya sempit, korang boleh guna ratchet yang lebih kecil, extension bar kecil, dan socket box 10 mm yang kecil untuk longgarkan bolt yang selebihnya itulah. So, yang ini ketiga. Dan yang terakhir. Selepas itu, orang boleh alihkan kabel nih dari steering column. Kemudian korang boleh pusing steering korang nih sampai korang jumpa bolt 12 mm nih. So, yang nih. Dengan menggunakan ratchet, extension bar jenis panjang, dan socket box 12 mm, korang boleh break loose bolt 12 mm tuh. Dan keluarkan bolt tuh. Kemudian korang boleh bagi steering korang tuh lurus balik. Oke guys, tipsnya di sini untuk mengelakkan steering korang tuh lari terlalu jauh. So, korang boleh makin dulu dekat bagian coupling dan steering rack tuh. Kemudian selepas itu korang boleh jack cross member korang tuh sama ada sebelah kiri ataupun kanan, dia sama saja. So, korang jack saja. So, saya jack dekat bagian sini. Kemudian selepas itu korang boleh guna impact untuk break loose bolt 17 mm cross member tuh. Sekiranya terlalu ketat, korang boleh guna breaker bar socket box 17 mm untuk break loose bolt 17 mm cross member itulah. Kemudian korang boleh beralih dekat impact korang. Sekiranya korang ada impact yang lebih kuat, tak perlu guna breaker bar macam tadi. So, korang longgarkan, jangan bagi habis. So, korang longgarkan setakat ini saja, macam nih. So, dekat sebelah kiri pun sama juga, korang boleh guna breaker bar dan socket box 17 mm untuk break loose bolt 17 mm tuh. Sekiranya ketat, dan korang boleh guna impact untuk mempercepatkan kerja korang lah. Kemudian korang boleh slowly turunkan jack korang tuh. Oke guys, kemudian selepas itu orang boleh longgarkan kedua-dua bolt 14 mm steering rack bracket nih. So, korang boleh guna ratchet dan deep socket 14 mm untuk keluarkan bolt tuh. So, yang ini bagian bawah. So, sekiranya sempit, korang boleh guna extension bar yang lebih panjang dan deep socket untuk keluarkan bolt bagian atas tuh.
So dekat sebelah kiri pun sama saja macam yang ada dekat sebelah kanan tadi. So korang boleh guna ratchet dan deep socket untuk keluarkan bolt bagian bawah. So yang nih, dan korang boleh guna extension bar yang jenis panjang dan deep socket untuk keluarkan bolt bagian atas itulah. Kemudian selepas itu korang boleh longgarkan dan keluarkan nut T-rod end nih, size 17 mm, dan korang boleh ketuk dekat bagian knuckle untuk pisahkan T-rod end dan knuckle itulah. So dekat sebelah kiri pun sama saja prosesnya, korang longgarkan nut T-rod end itu dan korang boleh ketuk dekat bagian knuckle. So nasihatnya sekiranya korang ada tool yang lebih sesuai, jangan korang buat macam ni lah. Kemudian selepas itu korang boleh keluarkan steering rack tu dari bagian suspension. So dia memang ada sempit sedikit. Kemudian selepas itu korang boleh guna tukul untuk keluarkan bracket steering rack boost ni. So jika korang lihat dekat boost dia ni sudah koyak. So dekat sebelah ni pun sama juga, korang boleh ketuk, keluarkan dan keluarkan steering rack boost tu. Oke guys, ini steering rack boost yang baru. So orang boleh gunting dekat bagian tengah nih, macam nih. So orang gunting dia macam nih. Kemudian yang lagi satu pun sama juga, orang gunting dekat bagian tengah nih. Pastikan dia lurus. Macam nih. Kemudian selepas itu orang boleh pasang steering rack boost nih dekat steering rack korang. So pasang macam nih. Kemudian yang lagi satu pun sama juga, orang boleh pasang dekat steering rack tuh. Pastikan dia masuk macam nih. Kemudian korang boleh pasang steering rack bracket nih dekat steering rack korang. Pastikan korang ketuk bagi dia betul-betul masuk macam nih. So yang lagi satu pun sama juga, korang boleh pasang dekat steering rack korang tuh. So korang ketuk dan pastikan dia masuk lah. So guys, korang boleh double check dekat steering rack boost korang tadi itu, pastikan dia betul-betul masuk. So korang pastikan juga steering rack bracket tuh dipasang dekat kedudukan yang betul macam nih. Kemudian selepas itu korang boleh bagi steering rack korang nih masuk balik dekat rumah dia itu. So dia memang ada sempit sedikit. So sekiranya sempit, korang boleh tarik dekat sebelah kiri untuk bagi dia betul-betul masuk macam nih. Kemudian selepas itu korang boleh pasang dahulu bolt bagian bawah dekat steering rack tuh, bracket dia tadi itu. Kemudian selepas itu korang boleh pasang bolt bagian atas dekat steering rack bracket tuh. So yang ini sebelah kanan. So guys, dekat sebelah kiri pun sama juga, korang bagi bolt bagian bawah tuh masuk dahulu dan bolt bagian atas tuh masuk dahulu sebelum korang ketatkan sepenuhnya kedua-dua bolt tadi itu. So selepas itu barulah korang kemaskan kedua-dua bolt sebelah kanan dan kedua-dua bolt sebelah kiri steering rack bracket tadi itu. Kemudian selepas itu korang boleh bagi coupling nih masuk dekat steering rack tuh. So pastikan korang ikut marking yang korang tanda tadi itu. Kemudian korang boleh jack dekat bagian cross member nih. Sama juga, sama ada sebelah kiri ataupun kanan dia sama saja, yang penting dia ternaik. Kemudian korang boleh pasang bolt 12 mm yang ada dekat bagian coupling nih. Dengan menggunakan ratchet, extension bar, dan socket box 12 mm, korang boleh kemaskan bolt tadi itulah. Kemudian selepas itu korang boleh kemaskan bolt 17 mm cross member nih. So korang pastikan korang ikat betul-betul, kemaskan betul-betul. So sekiranya korang ada torque wrench, korang boleh torque bolt nih. Oke guys, memandangkan torque wrench saya ada masalah, so saya terpaksa gunakan breaker bar nih untuk ketatkan bolt tuh. So saya ketatkan secukup rasa. So dekat sebelah kanan ini pun sama juga, korang jangan lupa kemaskan
bolt 17 mm force member tuh. Pastikan korang kemaskan betul-betul. Jika ada torque wrench, guna torque wrench. So, saya menggunakan sekali lagi brake bar untuk mengetatkan bolt nih. So, mandakan torque wrench-nya rusak, saya menggunakan brake bar lah. So, selepas itu korang boleh turunkan jack korang nih. Dan alihkan jack itu dari bawah. Kemudian korang boleh kemaskan turret end sebelah kanan dan sebelah kiri. Pastikan kemas. Dan yang terakhir, korang jangan lupa pasang balik kabel steering column tuh. Dan selepas itu korang kena ketatkan lah ke semua bolt yang ada dekat kabel steering column tuh. So, bolt nih korang ketatkan secukup rasa saja. Sudah memadai, tidak perlu ketat sangat. Kemudian selepas itu korang boleh pasang balik tayar korang kedua-dua sebelah depan dan turunkan jack. So guys, takat itu aja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang jangan lupa like, komen, dan subscribe. Support Aegis Project Ripe, share juga kepada kawan-kawan yang lain.